Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang keempat, Matematik Tingkatan 3, bab 3 iaitu Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. Okey, kita akan menyambung lagi untuk perkara yang ketujuh dalam bahagian A, simpanan dan pelaburan, iaitu kita nak mengenal pasti faktor yang perlu diambil kira sebelum seseorang membuat pelaburan. Okey, terdapat 3 faktor yang perlu kita ambil kira. Yang pertama ialah potensi risiko pelaburan. Okey, potensi risiko pelaburan ni bermaksud kemungkinan sesuatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Okey, sama ada dia akan memberikan keuntungan ataupun kerugian. Yang kedua, tahap pulangan. Okey, tahap pulangan bermaksud keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Okey, sama ada tinggi ataupun rendah keuntungan yang diperoleh. Okey, yang ketiga ialah aspek kecairan. Okey, aspek kecairan ialah perkara yang berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut. Dalam arti kata lain, sesuatu pelaburan tu, kalau kita dapat tunaikan dalam bentuk wang ringgit ataupun wang tunai mengikut masa sama ada cepat ataupun lambat. Okey. Kemudian tengok perkara B iaitu perbandingan nilai pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Okey, tengok jenis-jenis pelaburan, ada simpanan tetap, ada saham syarikat, ada hartanah, ada unit amanah. Kemudian tahapnya kita boleh bagikan di faktor-faktor. Okey, mengikut faktor. Yang pertama tahap risiko, yang kedua tahap pulangan, yang ketiga tahap kecairan. Okey, sekarang tengok untuk simpanan. Okey, simpanan risikonya dibebas risiko, okey, ataupun tiada risiko. Pulangannya rendah, okay, dia bergantung kepada faedah, okay, tetapi dia punya kecairannya tinggi kerana kita boleh keluarkan duit pada bila-bila masa. Okay, untuk simpanan tetap pun sama macam simpanan biasa, dia masih bebas risiko. Okay. Kemudian tahap pulangannya rendah bergantung kepada faedah yang ditawarkan oleh pihak bank, dan tahap kecairannya adalah tinggi, kita boleh mengeluarkan simpanan tetap. Okay, kita boleh tunaikan simpanan kita mengikut pada bila-bila masa yang kita mahu. Okay, pada saham syarikat pula, risikonya adalah tinggi. Okay, dia bergantung kepada nilai pasaran saham. Okay, tahap pulangannya pun tinggi. Okay, jika nilai pasaran saham memberikan nilai yang tinggi, maka lagi tinggi pulangan yang seorang pelabur akan dapat. Dan tahap kecairannya sederhana. Okay, dia mengikut kepada pasaran saham. Okay, yang keempat, hartanah, risikonya adalah rendah. Okay, dia bergantung kepada faktor-faktor yang telah saya sebutkan pada video yang lalu, okay, seperti politik, seperti nilai sesuatu tempat dan sebagainya. Okay, dan tahap pulangannya sangat tinggi. Okay, jika seseorang tu mendapat lokasi yang bagus, maka dia akan mendapat pulangan dalam bentuk sewa yang tinggi. Okay, dan cairannya rendah. Kenapa rendah? Sebab dia memakan masa. Okay, jika kita nak dapatkan tunai daripada hasil hartanah tersebut. Contoh, kalau kita nak jual tanah, dia mungkin memakan masa beberapa lama lah, berbanding dengan simpanan yang kita boleh keluarkan pada bila masa. Unit amanah, tahap risikonya adalah rendah, dan juga tahap pulangannya sederhana, dan tahap kecairannya tinggi. Unit amanah ni pun sama seperti simpanan, kita boleh mengeluarkannya, boleh menunaikan duit pada bila-bila masa yang kita perlukan. Dan juga risikonya adalah rendah dan bergantung kepada nilai pasaran unit amanah itu tersebut. Okey, tengok contoh yang pertama. Jelaskan pernyataan di bawah ini. Okey, yang pertama, hubungan antara risiko dengan pulangan dalam pelaburan. Okey, kita nak tengok apa kaitan dia ada risiko dengan pulangan dalam pelaburan. Okey, jawapannya ialah semakin tinggi risiko, semakin tinggi
Okay, pulangan yang kita akan dapat. Okay, semakin tinggi pulangan yang kita akan dapat. Okay, yang kedua, soalan B. Potensi risiko dalam simpanan di bank adalah sifar berbanding dengan pelaburan. Okay, kenapa potensi risiko dalam simpanan bank ni sifar? Okay, sebab bank negara, sebabnya bank negara Malaysia memberi jaminan. Memberi jaminan simpanan kita di bank. Bermaksud simpanan kita takkan hilang lah. Tidak akan ada berlaku sebarang perubahan lah. Tidak terikat dengan sebarang risiko dan sebagainya. Yang ketiga, amanah saham mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Kenapa amanah saham mempunyai tahap kecairan yang tinggi yang kita boleh keluarkan duit tunai pada bila-bila masa? Bermaksud tadi dah bagi jawapan pun. Sebabnya boleh ditunaikan pada bila-bila masa. Kita boleh beli ataupun jual amanah saham pada bila-bila masa. Yang keempat, hartanah mempunyai potensi risiko yang rendah. Kenapa hartanah mempunyai potensi risiko yang rendah? Sebab nilai hartanah sentiasa meningkat. Dia sentiasa meningkat. Dia tak statik ataupun dia tak menurun. Dia sentiasa meningkat. Mengikut tahap inflasi. Itu ialah contoh jawapan bagi contoh yang pertama. Sekarang tengok pula contoh yang kedua. Contoh 2. Ghaffar membeli satu lot tanah berharga RM200,000. Kemudian beliau membina sebuah rumah untuk dijadikan sebagai rumah inap desa dengan kos sebanyak RM300,000. Inap desa ni homestay lah. Apakah jenis pelaburan yang dilakukan oleh Ghaffar? So, dia dah beli rumah. Rumah ni bermaksud pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah. Yang kedua, B. Nyatakan potensi risiko pulangan dan kecairan yang dilakukan oleh Ghaffar. Untuk hartanah seperti mana yang saya dah terangkan pada awal video tadi. Untuk risikonya adalah rendah. Dia punya pulangannya adalah tinggi. Pulangan tinggi. Ini nombor 1, ini nombor 2. Dan yang ketiga, dia punya kecairannya rendah. Yang ketiga, soalan C. Pada pendapat anda, adakah pelaburan yang dilakukan oleh Ghaffar merupakan satu langkah bijak? Berikan justifikasi jawapan anda. So, adakah bijak Ghaffar membeli rumah dengan berharga, bukan beli rumah, beli tanah berharga RM200,000, kemudian beliau jadikan sebagai rumah inap desa, buat rumah jadikan sebagai homestay dengan kos RM300,000? Jawapannya ialah ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Yang pertama, dia punya risikonya rendah. Risikonya rendah. Yang kedua, beliau mendapat pulangan yang tinggi. Pulangan yang tinggi. Kenapa beliau boleh dapat pulangan yang tinggi? Disebabkan negara menumpukan. Negara sedang menumpukan kepada sektor pelancongan. Pelancongan. Tak kiralah sama ada domestik ataupun daripada pelancong luar negeri lah, luar negara. Itu adalah contoh jawapan bagi contoh yang kedua. Sekarang kita tengok perkara yang ke-8 dalam bahagian A, simpanan dan pelaburan, iaitu dia nak memahami tentang strategi pemurataan. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi pemurataan ni? Strategi pemurataan ialah satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur untuk melabur dalam saham dengan amount yang tetap untuk tempoh yang tertentu seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Teknik ni sangat biasa diamalkan oleh para pelabur. Kenapa? Apa kebaikan daripada strategi pemurataan ni?
Yang pertama, dia dapat membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah. Yang kedua, dapat memiliki jumlah saham yang lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama berbanding dengan pembelian sekaligus atau pembelian secara tunggal. Yang ketiga, dia membolehkan seseorang supaya tidak membeli saham pada harga yang tinggi ataupun membeli unit saham sebelum mencapai harga yang paling rendah. Okey, kita kena tahu harga saham ni mengikut kepada nilai pasaran semasa. Okey, jadi strategi pemurataan ni membolehkan pelabur dia membeli saham mengikut harga pasaran semasa berbanding dengan membeli saham secara harga terus. Okey. Alright, tengok rumus strategi pemurataan. Okey, rumus strategi pemurataan. Kos purata sama dengan jumlah pelaburan perkan dengan bilangan unit saham. Okey, apa lagi kelebihan strategi pemurataan bagi pelabur? Yang pertama, dia dapat membantu mengambil kesempatan daripada perubahan harga unit. Okey, pelabur dapat mengambil kesempatan daripada perubahan harga unit. Apabila harga saham rendah, lebih banyak unit saham dapat dibeli. Okey, yang kedua, dapat membantu pelabur memiliki lebih banyak saham dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga, purata kos seunit amanah saham yang dibeli oleh pelabur boleh dikurangkan dalam jangka masa yang panjang. Okey, so pelabur akan dapat penjimatan yang banyaklah kalau dapat beli saham dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga yang tinggi. Yang kedua, pelabur tidak akan dipengaruhi oleh emosi. Okey, melabur secara berkala dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh emosi yang mungkin berubah-ubah disebabkan harga saham turun naik. Okey, kadang-kadang bila dah beli harga tinggi, bulan depan harga rendah, kita rasa menyesal. Jadi bila kita buat strategi pemurataan membeli secara berkala, dia dapat mengurangkan pembelian yang dipengaruhi oleh emosi. Yang ketiga, dia dapat mengurangkan risiko kerugian. Okey, jumlah pelaburan secara berkala dan konsisten boleh membantu pelabur membeli mengikut keadaan semasa berbanding dengan melabur sekaligus dan tidak ada peluang untuk mengelakkan kerugian. Okey, seperti mana yang saya dah cakapkan tadi. Okey, pembelian secara berkala boleh membantu pelabur membeli saham mengikut harga pasaran semasa. Okey, kalau harga rendah kita boleh beli banyak, kalau harga tinggi sebenarnya beli sedikit ataupun kita hold dulu bergantung kepada keadaan. Okey, sekarang kita tengok contoh yang pertama. Berikut ialah dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Okey, pelabur satu nama dia Patrick. Okey, Patrick melabur sebanyak RM25,000 secara sekaligus dengan membeli saham Awesome berharga RM2 seunit saham. Okey, pelabur kedua namanya Laila. Laila mempunyai RM25,000 dan beliau melabur secara berkala dan konsisten mengikut bulan-bulan tertentu dengan membeli saham Awesome. Okey, jadual di bawah menunjukkan harga saham yang dibeli oleh Laila mengikut bulan. Okey, so daripada bulan Januari, kemudian selang Mac, Mei, Julai dan September. Okey, dan harga saham seunit dalam nilai mata wang ringgit Malaysia. Januari RM2, Mac RM1.80, Mei RM1.60, Julai RM1.90 dan September RM1.70. Okey, apa soalan dia? Okey, soalan yang pertama, kenal pasti kos purata seunit yang dimiliki oleh Patrick dan Laila. Okey, kita tengok berapakah jumlah saham yang dibeli oleh Patrick dahulu. Okey, Patrick, jumlah sahamnya, jumlah saham. Okey, Patrick beli tadi, dia punya duit sebanyak RM25,000 bahagikan dengan nilai saham tadi dia beli sebanyak RM2. So kita guna kalkulator. Okey, RM25,000 bahagikan dengan RM2, jawapannya RM12,500. Okey, kemudian kos purata. Tengok berapa kos purata seunit saham. Okey, RM25,000 kita bahagikan dengan RM12,500.
Okey, RM25,000 bagikan dengan RM12,500. Jadi dia punya harga seunit saham ialah RM2. Okey, RM2. Okey, sekarang tengok Laila pula. Okey, Laila, okey, tengok bulan Januari, Mac, Mei, Julai dan September. Okey, kemudian dia nak beli saham pada 5 bulan. So, tadi Laila ada RM25,000. Okey, bahagikan dengan 5 bulan. Jadi, setiap bulan Laila akan mengeluarkan kos sebanyak RM5,000. Okey. Okey, mengikut bulan tertentulah. So, Januari pun dikeluarkan RM5,000. Mac pun RM5,000. Mei pun RM5,000. Julai pun RM5,000 dan September pun RM5,000. Jadi, dia punya harga bilangan unit sesaham, okey, jumlah pelaburan didarabkan dengan harga seunit. So, kita kena kira 5,000 darabkan dengan 2, silap. Bukan darab. Okey. Kita bahagikan. Okey. So, 5,000 bahagikan dengan 2, RM2,500. Okey, RM5 pula saham, unit saham. Okey, kemudian 5,000 bahagikan dengan RM1.80. Okey, RM2,778 kita bundarkan. Okey, kemudian 5,000 bahagikan dengan RM1.60. RM3,125 unit saham. Okey, bulan Julai 5,000 bahagikan dengan RM1.90. 2,632 kita bundarkan. Bulan September RM5,000 bagikan dengan seunit saham RM1.70. Okey, dia punya jumlah unit bilangan unit saham RM2,942. Okey, tadi ni semua kita kena bahagikan. Okey, ni jawapan dia. So, berapa jumlah saham dia? So, jumlah saham Laila yang dapat beli, okey, tambahkan semua. Okey, ni semua kena tambahkan. Okey, berapa jawapannya? 2,500 tambahkan dengan 2,778 tambahkan dengan 3,125 tambahkan dengan 2,632 tambahkan dengan 2,942. Okey, jadi jumlah saham yang dibeli oleh Laila sebanyak 13,977 unit. Okey, kemudian kita tengok berapakah kos seunit, kos purata seunit saham. Okey, kos purata seunit saham. Okey, so tadi dia punya wang sebanyak RM25,000 bagikan dengan dia punya bilangan unit saham yang telah dibeli selama 5 bulan, RM13,977. Okey, so RM25,000 bagikan 13,977. Jawapannya ialah RM1.79. Okey, so kita dapat tengoklah. Okey, Patrick beli unit seunit saham RM2. Laila dapat beli harga saham puratanya RM1.79. Okey, soalan B. Siapakah pelabur yang bijak? Berikan justifikasi anda. So, yang paling bijak tentulah Laila. Okey, Laila bijak. Kenapa Laila bijak? Okey, yang pertama, beliau mengamalkan strategi pemurataan, iaitu pembelian saham secara berkala. Okey, yang kedua pula, beliau boleh memiliki saham dengan lebih banyak. Dengan kos purata seunit saham yang rendah.
Okey, jadi Laila dapat jimat banyak lah. Okey, berbanding dengan Patrick tadi. Okey, so kita dah selesai membuat contoh bagi strategi pemurataan. Okey, itu saja video kita untuk kali ini. Okey, untuk video yang akan datang, kita akan melihat pula melihat apa Okey, perkara yang ke-9 iaitu kita nak menyelesaikan masalah yang berkaitan simpanan dan pelaburan. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!